Okey, selamat datang ke podcast kami lah yang kedua. Okey, yang pertama kita ada interview Kak Linda kita lah kan. Kak Linda Zainal kita yang turun 50 kg. Okey, hari ini sebenarnya kita nak interview Marini minggu lepas tapi ada apa kelas kolesterol oleh Pok Cik kan. Jadi kita tukarlah kepada minggu ni. Okey, jadi sekarang kita nak kenal hero PMLS kita kan. Yang semua orang kenal, yang semua orang selalu teruja kan dengan Sis Marini kan. Kita nak kenal dia dengan lebih dekat lagi. Macam mana dia turunkan 95 kg dan juga siapa dia, bagaimana dia buat dan apa challenge-challenge dia selepas dia turun berat lah. Okay, so macam mana Sis Marini? Okay tak hari ni? Hai. Hai, okay. Okay, Hai. okay. So kami nak tanyalah, boleh share sedikit background tak Sis Marini ni? Background daripada mana kan, kampung kat mana, membesar kat mana, secara ringkas. Anak ke Saya, berapa? Assalamualaikum, selamat malam. Saya Marini. Um, saya asal Kelantan, Masang Kelantan. Oh, Um, membesar pun di Kelantan, tapi ada separuh-separuh lah. Separuh membesar di Perak dan balik Kelantan. Dan sekarang menetap di Kelang, Selangor. Umur 40 tahun ni. Anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Oh, kerja pegawai penyelidik. kerja sebagai Pegawai penyelidik. pengawai penyelidik. Oh. Okey. Okey, so nak tanyalah. Um, Sis Marini ni memang besar, badan besar daripada sejak childhood ke macam mana? Ataupun Hmm, masa childhood tu macam mana? Cerita dia. Masa betul sekolah dan mas. sebagainya. Sekolah rendah memang saya besar daripada kecil sampai ke besar. Sekarang lah. Darjah 6 pun saya dah memang berat 60 lebih. Dah tingkatan 1, 70. Tingkatan 2, dah 80. Masuk universiti 90. Saya habis universiti, habis saya habis degree, dah 100 lebih dah dengan kerja. Saya tak buat Oh. masa. Masa MRSM tu berapa kg? Masuk MRSM tu mula-mula masuk MRSM dalam 80 lebih. Lepas tu saya turun sekejap sebab saya aktif main bola tampar masa tu. Turunlah sekejap dalam 70 lebih kot. Habis XTM. Sementara nak tunggu masuk universiti tu memang naik lah. Sampai Oh, 90 okey okey. lebih. Nak Oh, daftar universiti 90 lebih dah masa tu. okey. Jadi Sis Marini memang seorang yang aktif sukan lah ni. Betul tak? Betul. Saya aktif daripada sekolah rendah lagi. Saya Ah, memang olahragawati sekolah rendah. Walaupun saya berbadan besar. Tapi saya olahragawati. pelik Saya kan? tapi Itu saya main bola tampar, sekolah rendah saya main bola tampar, bola jaring, bola baling, hoki dan lontar peluru, cakra dengan lembing. Sampai sekolah menengah semua permainan saya masuk lah. menang lah kira. Masuk tu. Wakil wakil peringkat negeri. Oh, hebat eh. Patutlah sekarang kan. Dia punya jiwa dia tak macam diri dia tau. Dia nampak macam seorang yang boleh bersukan kan. Tapi disebabkan oleh kita punya apa ni? Kita punya fizikal kan, orang judge kita. Betul ke boleh bersenam kan? So, okay, saya nak tanya awak sebab saya ni bila dulu saya main bola, orang selalu judge saya. Tapi bila saya main bola kan, orang tengok, "Ui, wow," kan. Ada tak macam tu? Bila you masuk padang kan, you punya badan besar, tapi bila you main, orang terkejut dengan performance awak. Betul betul. Masa mula-mula masuk main tu memang dia orang macam betul ke dia ni boleh main kan. Macam bila kita dah perform, okey bagus. Macam okey dia orang memang kejut lah. Okay, okay, okay. Betul, betul. Ramai orang yang macam kita jugalah kan. Sebangsa gemuk dengan kita kan. Dia orang pun ada jadi atlet juga tapi orang wow dengan kita lah. Okay. Jadi saya nak tanya, sebelum kahwin dengan selepas kahwin ada tak perbezaan dalam berat badan? Maknanya macam sebelum kahwin tu berat berapa dan berat badan yang kita tengok Marini tu
Dia bukan Hmm, 100 kg tu. Saya rasa lebih daripada berapa kg tu? 100 yang paling besar tu. 53. 153. Jadi itu semua berlaku selepas kejadian apa? Okey, masa sebelum saya kahwin tu, sebelum saya jumpa husband saya sebenarnya. Buka rahsia hari ni. Sebelum saya jumpa husband saya, memang saya besar 113 kot masa tu. Lepas tu adalah satu kejadian yang masa tu supervisor saya cakap, saya rasa awak tak kahwin dah ni hari ni sebab awak dah gemuk sangat ni. Yang okey, saya rasa tercabar. So, saya cuba turunkan berat badan masa tu sampai 80 kot. Okey, saya pun jumpa husband saya. Lepas tu, kita orang terus kahwin. Bila dah kahwin tu, saya terus pregnant dan terus naik lah. Pregnant tu dah naik 27 kilo. Lepas bersalin, turun balik dalam 20 kilo. Lepas berpantang, naik sampai 153 kilo. Okay, yang sis Mari ni ada masalah kesihatan kan? Saya nampak banyak jugalah masalah kesihatan. Boleh senaraikan tak masalah kesihatan yang ada? Saya tengok kecil manis dah tinggi and then asma je atau sleep apnea. Um, Ha. saya tak ada darah tinggi tapi saya macam borderline lah masa tu. Doktor cakap saya borderline dalam masa tu tekanan 130, 80 lebih macam tu kot. Dia kata borderline lah. Lepas tu kecil manis yes. Uh, apa asma, sleep apnea, endometrium hyperplasia. Hmm. Oh, okay. Yang masa um, diabetik tu berapa bacaan gula? HB1AC. SBYSC 8.7 masa tu. Oh, 8.7 lah. Okay. Okay, ada cerita pasal tak boleh tidur malam kan? Macam mana dia punya kejadian dia? Macam awak cakap badan besar sampai tak boleh nak tidur. Maksudnya kena tidur duduk. Betul. Ah, Masa tu memang kalau saya tak cukup bantal, maksudnya dia guna satu atau dua bantal, memang saya jadi macam sesak nafas. Sesak nafas saya kadang-kadang tengah malam tu nafas terhenti. So, saya pernah nafas terhenti tiba-tiba, lepas tu saya macam, sudah mati dah aku macam ni. So, macam, so, macam tarik nafas dalam-dalam, okey hidup lagi. And then lepas tu dia jadi macam makin tak selesa kena tidur. Saya tidur atas sofa lah. Saya macam tidur sekejap dekat dalam bilik atas tilam. Lepas tu tak selesa, memang saya keluar tidur atas sofa sampai pagi. So setiap kali bangun pagi memang saya akan rasa penat, rasa sakit, menusuk nak melangkah. Setiap pagi nak start langkah tu memang sangat sakit. Hmm. maknanya So macam tidur tapi tak tidur lah rasanya kan? betul. So saya sampai tempat kerja tu saya rasa macam saya kena rehat sekejap, lepas tu baru boleh start buat kerja. Setiap hari Oh. memang macam Jadi dulu makan berapa kali sehari? Yang badan besar tu. Pemakanan. makan pagi memang saya makan Sikit ke adalah banyak? Kadang-kadang kita ni badan besar tapi kita makan sikit je. saya Ataupun makan memang banyak. makan banyak. Saya makan banyak. Suara saya tak jelas tu. Ada yang kata tak jelas. Ah, boleh adjust kuatkan sikit tak? Ataupun dah maksimum? Dengar tak? Okey. Saya tak okey lagi. Okey tak semua? Ah, tak jelas sebab dia pakai Bluetooth ke apa? Bukan. Ya kot. Nak saya tutup Bluetooth eh? Ah, ada Tak eh? wire tak? Wire yang pakai wire? Ataupun hello, dengar tak? Ataupun pakai balik yang tu lagi elok lah saya rasa. Ha. Sekarang dengar? Boleh boleh. Dengar tak? Clear clear. Ha. So, aman tadi saya memang sangat makan banyak lah. Saya akan makan nasi pagi. Biasa kalau saya beli kat kereta, saya akan beli nasi goreng, bungkus.
besar bersama dengan sausage atau ayam. And then in between tu saya akan beli macam kuih-kuih ataupun kalau tak kuih pun saya akan beli jajan-jajan untuk saya makan sementara saya menunggu lunch. And lunch again saya akan makan nasi dan beberapa lauk. Lepas tu petang saya ambil anak sekolah, saya akan berhenti beli jajan dekat Petronas ke ataupun 7E sementara tunggu. Dan malam saya makan lagi, makan goreng-goreng. So memang saya sangat banyak makan. Saya admit that. Okey, jadi makan banyak. Macam mana kiranya boleh berubah lah kan? Macam mana awak boleh ada rasa nak berubah dan awak jumpa grup mana yang awak rasa berubah? Kita tahu lah kita semua PMLS LKC kan? Tapi sebelum jumpa PMLS, mesti awak ada jumpa juga grup yang lain-lain sebelum jumpa PMLS kan? Betul tak? Betul. Jadi kat So, mana? Kat mana awak jumpa? Pok Cik ke kan? Biasanya sebab ramai jumpa Pok Cik. hmm. So lepas yang saya dah jumpa doktor semua tu, lepas tu dah rasa macam bertekad nak turun berat badan. So saya start cari macam grup-grup intermittent fasting. Mula-mula saya join intermittent fasting sebelum saya join Lazy Keto punya group. So saya join intermittent fasting. So masa tu saya pun tengoklah ada testimoni orang buat IS macam ni, makan macam ni, turun berat badan. And then selain daripada tu, saya banyak tengok video-video daripada orang putih yang diorang buat biotic secara diorang makan. Walaupun diorang biotic kan, mesti kena jaga makan kan. So, Betul. cara diorang makan, cara diorang bersenam. So, saya ambil semangat daripada diorang tu. And then, bila tengok message note daripada Pok Cik. So, daripada situ saya baca setiap hari. Saya baca. Menarik juga ni. So, macam bila dah ni, saya pun try lah masuk PMIS punya group. So, daripada situ, lagi ramai orang turun berat badan melalui PMS ni. So, wow, hebat. Okay, dia orang boleh buat, aku boleh buat juga ni. Okay, faham. Dalam masa 3 bulan, dia orang boleh turun 30-40 kilo. Dan, okay. Dan daripada situ lah saya slowly saya baca dulu apa tu Lazy Keto, macam mana. So, macam slowly saya join group PMS dan try buat Lazy Keto sendiri dulu lah. And then lepas dah turun sikit, baru saya start join coach lah. Oh, join saya melalui macam mana join, nampak promotion ke kelas ke apa? Saya ingatlah post mana, tapi adalah satu post yang macam menarik perhatian saya. Saya okey je. Saya terus message coach. Saya terus message kata saya berminat nak join. Lepas tu okey, coach pun bagilah borang semua tu. Okey, that's it. Saya terus join masa tu. Ah, sebab kalau saya orang yang ekstra besar ni, saya akan letak bawah broming lah kan. Sebab tu duduk bawah broming. Kan. Betul. Konon-konon nak ambil semangat master broming kita kan. Tapi tak apalah. Itulah betul. Suami Ah, pun memang bagi semangat lah. Wow, turun 100 kilo. Aku nak kena turun juga ni. betul, broming dia turun 100 kilo kan. Jadi saya rasa macam mungkin you all boleh sharing-sharing kan antara sesama lain. Okay, so dah join PMLS kan. Kita tahulah PMLS kita ada banyak coach kan. So dah join PMLS, kita pun buat banyak program kan. So dalam banyak-banyak program, mana yang awak rasa macam best sangat-sangat dalam PMLS ni? Okay, pagi of course lah kita ada voice note. Macam cabaran tu ke kan. Membantu tak? Cabaran kurus tu. Ada join ke tak? Ada, saya rasa banyak kali Ada. juga. Saya Ah, join 6 dengan 7. Saya tak pernah menang. Tapi Alhamdulillah setiap kali cabaran tu saya dapat turun at least 8 hingga 10 kilo lah. oh. Okey, Ah, bagus-bagus. Sebab kita pelik juga kan. Marini ni bukan dah turun berat banyak ke? Macam mana dia boleh turun lagi kan? Kan sebab dia tahulah teknik nak turunkan berat badan tu. Okey, lagi satu. Dah join PMLS, rahsia utama kita ialah supplementation lah kan. So si Marini ada ambil suplemen apa dalam PMLS ni yang awak selalu
So bila join PMLS tu, apa awak rasa dengan suplemen yang awak guna tu, macam mana dia membantu? Ha, boleh share So, sikit tak? salah satu sebab saya join KMS tu sebab bila saya tengok dalam group Facebook ramai orang tanya kan makan makan vitamin apa, makan suplemen apa. Jadi macam daripada sini macam okey saya kena belajar apa yang saya perlu makan dengan betul. So that's why saya salah satu sebab saya join group premium lah. Sebab saya nak tahu apa yang suplemen yang sepatutnya saya makan yang sesuai dengan badan saya. Sebab kadang-kadang sesuai dengan saya, tak sesuai dengan orang lain. So that's why kita kena belajar untuk faham diri kita dulu dan tahu condition kesihatan kita dulu baru kita tahu apa yang sesuai dengan kita. So yang saya makan biasanya daily multivitamin, omega 3, vitamin D, vitamin C, lecithin, green tea kadang-kadang je time cabaran lah kot saya beli. Oh, nak turun berat banyak, guna Green Tea Plus lah. Oh, so awak gunakan daily Omega Bio C dengan B Complex lah. So B Complex tu pagi-pagi memang ambil dengan vitamin C ke macam mana? Atau vitamin C you ambil uh, dengan selepas makan? Biasa pagi So, ambil. saya sebabkan kadang-kadang kita tak makan pagi. So, saya lepas subuh tu saya makanlah vitamin. Oh, Hmm. okey okey. Okey okey. So Okey. depends lah kalau saya selama kalau saya ambil yang lepas makan tu saya tak makan lah kot. Dia pula saya macam tengok tengok keadaan. Okey, okey. Faham, faham. Jadi memang dia membantu sangat lah vitamin ni bagi kita cukupkan nutrition kita kan. Sebab kita memang banyak benda yang kita dah cut kan. Jadi lagi satu nutrition ni kalau join PMLS tak makan nutrition kan. Rasa macam rugi sangat-sangat kan. Okey. Lagi satu. So bila dah turun berat banyak macam saya lah kan. Orang tak kenal saya tau. Awak macam mana? Kadang sedih juga kita panggil kawan kita kan. Dia buat bodoh je. Ada tak perasaan macam tu? Ada. Dia macam lalu lalu tepi macam dia buat tak tahu je macam saya lah kau. Okey, okey. Betul ke ni? Kan? Dua kali tengok lah baru dia rasam biasanya. Ah. So ada tak Aduh. orang yang lama dia tak tengok you tapi tiba-tiba dia tengok awak, dia rasa macam dia nak tegur tapi dia tak berani nak tegur. Ataupun Betul. totally dia tak pernah. Okay, sekarang muka Marini sekarang kan, pernah tak ada dalam hidup you, muka you macam ni? Mungkin ada kot. Saya, muka saya macam tak adalah beza sangat sebab saya still chubby. Pipi saya still bulat. Tak adalah ni sangat cuma badan lah bila orang tengok. Kalau tak tengok muka, dia orang cakap kalau tengok daripada belakang memang dia orang tak kenal saya. Dia orang tak kenal. Dia Muka orang tu tanya. bila tengok. Okay. Okay, jadi bila kita dah turun berat kan, cabaran selepas turun berat ialah weight kita bila kita cheat sikit, dia akan rebound banyak. Betul ke tak betul? Kalau kita salah Um, makan sikit, kalau kita curi makan ke, Macam nak cakap, saya tak nak kata cheat tu, saya tak makan nasi lagi sampai sekarang. uh, Dah 2 tahun ni saya tak makan nasi lagi. Gula pun saya tak ambil lagi. So, macam nak kata naik tu bila saya makan lebih daripada saya makan. So, macam let's say kalau saya biasa makan telur dengan ayam, so kalau hari tu saya makan 2 meal, so dia akan naik lah kilo atau kilo setengah macam tu lah. Tapi esoknya bila puasa dia akan turun balik. okay. Sebab mungkin sebab saya combine dengan senaman sekali kot. Oh, okey okey. Jadi dengar walaupun anda makan lazy keto, bila dah turun berat tu dia akan play a part juga, okey? Jangan makan banyak sangat. Kena faham bahasa badan lah. Itu masalah. Itulah maksud sis Marini, okey? Semua orang badan beza-beza dan semua orang aktiviti pun beza-beza. Dan sis Marini ni selalu saya tengok dia workout. Saya pun tak tahu macam mana dia arrange masa dia kan. Okay. Tapi kalau kita tak bagi masa pada diri kita, siapa nak bagi masa kat diri kita? Okay. Okay. Lagi satu soalan yang sangat-sangat, kalau saya nak tanya ni pun saya malu. Okay. Kita ni badan besar, kita turun 40 kg, 50 kg kan. Kita mesti ada banyak kulit yang lebih. Macam mana kita nak settlekan masalah tu? Bukanlah kata settlekan, maksudnya macam saya suka pakai tights yang saya pergi jogging tu lah.
Okay. Itulah nampak paling slim kot. Macam hari ni macam mana? Ada pakai yang something-something ke ataupun ada macam mana rahsia? Cara kita berpakaian ke, mainkan peranan ke macam mana? Untuk kulit yang Hmm, lebih tu. Selalu orang tanya soalan ni. betul. Itu memang soalan cukup masalah, cukup cemas sebenarnya. Ramai orang tanya, macam mana kulit kan jadi mengelebih ke macam mana. Memang, ya memang betul. Sebab kita dah memang gemuk dah berapa belas tahun kan. Dan saya lagi lah daripada kecil gemuk. Memang kulit lebih tu tak boleh dielakkan. So, saya start pakai legging dengan korset sejak dari saya berat 130 kilo saya pakai. So saya pakai dengan setiap malam memang saya letak firming cream. So daripada situ saya boleh tengok yang saya cakap walaupun masa tu berat saya dalam 70 tapi saya dah muat keluar saiz 26. So sekarang saya dah muat saiz 24. Oh, jadi firming cream tu nanti kita kena minta kat si Marini lah link dia kan. Saya pun nak pakai lah. Mana tahu boleh kecilkan pinggang saya ni kan. Seluar saiz 24 daripada saiz berapa tu? Saya tak ada saiz. Dulu. Dulu pinggang saya 64 ya. Dari 64 Tak ada pergi saiz. 24 saya pun ish kan. Tak ada Ah. saiz. Okey, Hmm. jadi itu sajalah saya nak tanya Sis Marini kan. Jadi anda semua Pak Cik dia nak share bab sagging skin. Boleh Pak Cik. Okey, saya buka 3 soalan untuk anda tapi kena sabar 3 soalan saja untuk Sis Marini. Jangan tanya personal sangat. Okey, siapa-siapa nak tanya, saya bagi laluan. Cakap nama anda dan apa soalan anda nak tanya. Hai, Sis Marini. Saya Mira. Hai Mira. Okey, saya nak tanya Sis Marini, macam mana mesti ada buat exercise apa ni? Waiting lift kan? Ada tak? Ada tak buat exercise tu? So start macam mana? And start masa berat berapa? Sebab macam saya sekarang ni 92 sebelum and sekarang 88 tapi dah start nampak macam ada flabby skin area lengan semua tu lah. So nak tanya start exercise tu macam mana? Thank you tu je. Okey, dia tanyalah. So kalau dia punya berat macam ni, sesuai tak dia start exercise secepat mungkin ataupun tunggu turun berat dulu baru exercise? Macam mana? Tak dengar. Tak dengar. Jap, Marini. Ada orang mute saya. Oh, sorry. Tak tahu. Macam saya dulu sebab saya ada masalah lutut. So saya start dengan brisk walk masa berat saya dalam 100 lebih. So saya start masuk gym berat saya masa tu 80 lebih, 81 kot masa tu. So daripada situ saya start buat weight training, resistance training. Awal-awal saya memang ambil personal trainer lah untuk belajar basic and then lepas tu baru saya buat sendiri lah. So kalau saya tak sempat ke gym pun saya ada dumbbell kat rumah, ada benda-benda exercise lah. Saya banyak buat kat rumah. Flabby skin still ada tapi macam kalau ikut husband saya kata macam kecil lah. Dia tak susah yang masa kita berat 80 tu lah. Okey, soalan kedua. Siapa nak tanya soalan kedua? Menjawab soalan tak tadi? Pak Cik nak cakap. Afi boleh dengar Afi? Boleh. Okey, minta maaf saya tak dapat nak buka video sebab kawan pun tengah duk bersembang dekat sini. Okey. Um, so, ramai orang tanya kat kita kan, bila ada weight loss dah tentu ada sagging skin. So, sebenarnya macam mana kita nak tighten atau macam mana kita nak ketatkan balik sagging skin? Baik, nombor 1, hydration. Kita kena minum cukup air. Ramai orang dia tak minum cukup air. Sebab
kita nak tengok formation of skin kita nak tengok formation skin ataupun kita punya pengetatan kulit kita berlaku dengan baik. Jadi bila kita supply badan kita dengan cukup air, maka ia akan jadi ketat semula. Sebenarnya ialah untuk orang yang ada sagging skin ni, kalau boleh cubalah buat puasa yang dry. Yes, berpuasa yang tak minum air sebenarnya dia akan menegangkan kulit, tapi tak boleh buat selalu. Kalau kita nak buat macam dua ataupun dua kali sekali last minggu pun bagus. Tapi kan itu cuma sebahagian kecil saja. Hydration dengan dry fasting hanya sebahagian kecil sahaja. Tetapi yang paling penting ialah nutrisi. Kita perlu ada nutrisi yang sebaik-baiknya, terutamanya vitamin B kompleks dan vitamin C. Kena ada vitamin C. Kalau tak ada vitamin C, macam manalah awak punya kulit nak buat collagen dengan fibroblast. Collagen dengan fibroblast tu sangat diperlukan untuk menegangkan kembali kulit. Baik. Yang ketiga ialah kena buat exercise, terutamanya exercise yang bersifat weight training, sebab awak nak buat muscle. Bila buat muscle, insya-Allah kulit akan tegang balik. Muscle ni dia akan menegangkan semula kulit-kulit anda, tapi ramai yang tak nak buat. Even wall push up sikit-sikit pun dah baik kan. Tapi bila kita nak buat muscle training, pastikan kita buat muscle training yang sebaiknya dan yang semampu kita sajalah. Janganlah buat yang terlebih-lebih. Macam saya pun sebenarnya saya buat wall push up dengan sedikit plank saja kadang-kadang kan. Tapi wall push up tu yang lebih. Kemudian ni saya nak bagi tahu berkenaan dengan collagen boosting skin care. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada dalam PMLS Wellness. Bila kita ada dalam PMLS Wellness, kita ada banyak multivitamin dan kita juga ada beberapa skincare yang berasaskan kolagen daripada artistry. Untuk kulit muka kita boleh pakai artistry. Tapi untuk keseluruhan badan kita ada juga Nutrilite punya kolagen. Ada tak Afif simpan di punya kotak tu? Saya tak ada sekarang ni. Tak ada. Tak ada. Sekejap, saya Tak buat. ada. Tak ada, tapi tak apalah. Siapa nak tahu cuba type collagen dekat MWay.my, cuba tengok apa yang ada. Yang itu sangat baiklah sebenarnya untuk mengetatkan kembali kulit. Dan ada reason sebenarnya saya suruh berjalan brisk walk sebelah pagi tu. Selain dapat dapat cahaya matahari, vitamin D, alpha tocopherol apa semua daripada cahaya matahari semua kan, daripada UVA, UVB. Banyak elemen-elemen lain yang sangat-sangat penting sebenarnya. Itu nampak dah, Nutrilite Mix Collagen Peptide Drink itu boleh minum. Bukan hanya untuk kecantikan, tetapi untuk keseluruhan kulit dalam badan kita. Badan kita ni, kulit kita ni ialah organ terbesar dalam badan kita yang memerlukan collagen formation. Jadi siapa yang tak ambil Mix Collagen Peptide Drink ni rugilah. Terutamanya kaum hawa. Memang baik ni sebenarnya. Jangan lupa untuk kurangkan stres juga. Nampak tak? Sebenarnya jawapan tu bukan mudah. Dia ada banyak faktor. Banyak sangat faktor dia. Kan? Jadi jangan lupa untuk amalkan apa yang telah saya cakap tadi. Kembali kepada MC yang hebat. Silakan. Okey, terima kasih Boci. So kita ada dua lagi soalan. Kalau tak ada soalan saya tutup kat sini lah. Sebab kita nak mulakan kelas kita. Ada tak lagi soalan? Nak tanya kat Sis Marini. Kalau ada sila unmute dan tanya soalan lah. Tak ada? Saya bagi lagi dua soalan je tau. Ada tak? Ada, nak tanya boleh? Boleh Kak Nani. Fine. Outline. Outline Marini. So, Marini, you kalau buat IF, everyday berapa jam? Kan. Tak ada orang Simple tanya question ni. lah. Okay. Masa sekarang ke dulu? Dululah sampai sekarang, how macam mana you punya range your IF timing tu? You
all the time. Okay. Ah, saya awal-awal dulu saya banyak omat. Saya buat banyak 16 buat ke omat. 18 ke macam mana? Omat. Ataupun you end Dulu down lah to dulu. apa number of hours. Awal-awal dulu saya banyak buat omat. Sekarang saya banyak buat puasa Isnin Khamis, puasa putih, dan kalau hari biasa tu saya buat 18 lah. Sesekali buat 72 sesekali dengan 48, 32. Maksudnya bukan sekarang lah. Dalam sepanjang masa ni 3-4 kali buat 72 jam macam tu. Ini macam tips roaming ni. Bukan Kan? Ambil lah tip-tip dia. Tengok. Ini skill roaming. Okey, tak apa. Bagus. Okey, ada lagi satu soalan tak? Last. Siapa-siapa nak tanya any question? Saya tahulah ramai orang dah satu group dengan Marini kan. Semua dah tanya dia kan. So, ada apa-apa siapa nak tanya tak soalan tahir untuk Kak Dayu ke? Kak Dayu ni nak tanya ni. Okay, Assalamualaikum. Sis Maria, Salam. alhamdulillah, so inspiring sangat bila Kak Dayu dapat tengok cerita Sis Maria ni memang sangat, the journey memang sangat inspiring. Alhamdulillah, tahniah. Cuma tahu, in term of like supplement, kan bila dah buat umat, apa semua tu, apa supplement yang Sis Maria ni ambil, bila? Ada sis kata, lepas tu kalau buat, pernah tak buat prolong fasting? Kalau pernah, berapa dalam sebulan ke, dalam setahun ke, atau quarterly ke, macam mana? Okey. Supplement tu macam saya cakap tadi lah. Saya ambil daily atau multivitamin. Omega 3. Vitamin C, vitamin D, B6 dengan green tea. Green tea tu kadang-kadang lah. Saya rasa saya makan masa saya buat cabaran kurus je. Yang hari lain saya tak ambil. Lepas tu saya makan ikut yang disyorkan lah. Sebelum makan ke setelah makan. So kalau macam selepas makan, biasanya saya akan makan lepas saya berbuka lah. Let's say kalau saya buat prolong fasting lama dalam 72 jam. Dalam 72 jam saya akan ambil sekali atau 2 kali lah. Sebab kan kita tak makan. Ambil Dan je lah. saya Ambil jugalah. ambil sebab saya takut tiba-tiba saya cakap okey. Sebab bila saya buat prolong fasting, saya monitor everyday saya punya glucose, saya punya darah dan saya punya BP. Nah, everyday saya akan monitor pagi dengan petang. Note down lah kan. Betul sama Ya, macam betul. saya. Okay, so bila buat prolong fasting tu berapa drop? Gula tu drop sampai berapa? 3 lebih ke 4? Pernah saya sampai 2.8. Saya pernah 3.1. Saya dah tengok, what's going on? Saya rasa sebab masa tu saya masih ambil metformin. Oh, Masa tu saya still on mungkin ubat. metformin tu menurunkan lagi kot. Betul. Dan lepas saya consult doktor kata kalau you nak buat prolong fasting ataupun you nak fasting, you stop lah ubat metformin. So you see from that lah. Lepas tu bila saya dah stable, dah beberapa kali appointment tu, saya dah stop sendiri. Saya mengaku dengan doktor, saya kata saya stop sendiri ubat metformin tu. Dan bila doktor kata okay kita monitor, dan after a few times monitor tanpa saya makan ubat tu, doktor kata okay lah kita stop ubat, so nampak macam stable. Okay. So, Kak Dayu tanya berapa lama nak buat sekali? 70 jam tu 48 jam. Betul-betul. 3 bulan ke 6 bulan ke the best circle? 32 tu biasa saya buat dalam 12 kali kot. Dan paling lama saya pernah buat 3 hari lah. Wow. Maksudnya Saya daripada 72 jam ke next 72 jam. Dia punya tu. dalam 2 bulan gitulah.
Okey, sekejap saya. Okey, jadi Kak Dayu tahulah dia punya jawapan dia dalam dua bulan. Okey. Okey, so apa yang Marini buat, dia tak nak bagi badan dia terlalu adapted dengan apa yang dia buat lah. Jadi dia sentiasa jumble up, omat, lepas tu bila dia tengok not working, dia akan panjangkan lah. So dia untung kat sana dia turun berat. But dia tahu lepas tu agak susah untuk badan dia turun lagi, tapi dia ada cara dia lah, 18, 24. Dia play around lah. Cuma permainan dia tu besar lah julat dia. Dan kita kalau nak puasa panjang, kita kena ada ilmu juga. Kan? Sebab saya pun Betul. dulu saya cek gula, cek berat, cek lemak, then cek apa lagi? Cek ketone kan. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak lah, saya tak tahulah ni bila saya bincangkan pun orang tak setuju. Sebenarnya kenapa gula kita rendah, sebab kita punya ketone ada dekat badan, dekat darah kita. Betul tak? Sis Marini. So, okay. Jadi kenapa gula kita rendah, sebab kita ada tenaga ketone dekat badan kita, sebab tu dia share. Dia A plus B lah. Pada pendapat saya macam tu lah. Sebab saya dah tengok ramai orang. Okay. Okay. So itu saja kita nak tanya dan interview Kak Marini kita. Okay. Terima kasih kerana sudi share perjalanan dia dengan kita orang. Saya rasa ramai yang terinspirasi. Okay tak semua? Kalau okay tekan bagilah kredit pada Sis Marini kita kan, dekat chat. Okay. Terima kasih nak dengar. Okay. Aduh, jangan. Okay. So saya stop recording kat sini.